Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى السقف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. صدق الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صدق الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صدق الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صدق الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Pertama sekali nawaitul i'tikaf, yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad
sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Pertama sekali minta maaf mai lewat banyak setengah jam lewat. Tak ada jam apa pun, jalan okey. Yang jam saya letih. Tak Ustaz, lepas mayang subuh tu duk cadang nak tak kepala Ustaz, tapi bahaya. Tidur lepas subuh Ustaz lagi takut terlajak, letih. Saya tak tidur, terus siap mai sini tu lewat juga. Kita dalam siri daurah surah Al-Kahfi. Cara ringkas, daurah yang ringkas sebenarnya, daurah yang sangat ringkas. Dan kita bermuzakarah surah Al-Kahfi yang terdiri daripada 110 ayat, dan ini kali yang kelima. Ini kali yang kelima dalam surah Kahfi yang mengandungi pelbagai rahsia akhir zaman. Surah Kahfi ni besarlah. Kalau hurai terperinci mungkin mengambil masa 20 siri kan. Jadi untuk membuatkan tuan-tuan tidak terseksa dan saya juga tidak terseksa, kita ringkaskan jadi 5. Hari ni yang terakhir. Tak boleh minta dah, Kahfi habis dah kan. Hari ni yang terakhir, dan Allah mengabadikan 4 kisah di dalam Kahfi untuk dijadikan sebagai teladan. Bahkan dalam Al-Quran mengandungi ratusan kisah-kisah, supaya kita yang hidup selepas kisah-kisah itu berlalu 100 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, 2000, ada yang 3000 tahun yang lalu, kenapa Allah mengekalkan kisah-kisah itu di dalam Al-Quran? Jawapannya, untuk umat yang hidup selepas itu tahu, seandainya mereka melakukan perkara yang sama, maka mereka akan mendapat balasan daripada Allah sama seperti yang diperolehi oleh umat-umat yang terdahulu. Maka dalam Kahfi Allah mulakan dengan kisah dalam surah Kahfi ini dengan kisah nama ni Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda beriman yang telah pun kita sebutkan beberapa bulan yang lalu, pemuda beriman. Kemudian kisah yang kedua ialah kisah 2 orang yang berkawan, seorangnya miskin beriman kepada Allah, dan yang seorangnya lagi kaya tetapi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kisah yang ketiga dalam surah Al-Kahfi adalah berkaitan dengan ilmu, iaitu Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khadir alaihissalam yang sangat syarat dengan pengajaran. Apabila Nabi Musa yang hebat rasa seolah-olah pada zamannya memang tidak akan ada orang lain yang lebih alim daripadanya, seorang Nabi, kemudian seorang Rasul, kemudian Ulul Azmi. Rasul ini kalau Allah hantar, dia Rasul ni dia mesti seorang yang paling alim di kalangan umat dia. Tentang syariat, dia yang paling alim. Maka dengan sebab itu Nabi Musa diberi teguran oleh Allah, wahai Musa, sesungguhnya di sana ada lagi yang lebih alim daripada kamu. Itulah perjalanan Nabi Musa yang jauh. Sebagainya, cerita yang ketiga. Dan hari ini kita nak tengok kisah yang keempat yang dimuatkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Kahfi, dan yang terakhir iaitulah yang hanya kita tahu gelarannya sahaja sebagai Zulqarnain. Kira Allah cerita dalam Quran ada satu orang lelaki, dia raja, jajahannya daripada barat ke timur.
siapa nama dia, dia berkahwin dengan siapa, berkahwin umur berapa, dia kerja apa, kerja kerajaan ke kerja sendiri. Kita nak tanya soalan-soalan tu semua, kita nak tanya, tapi Allah tak ajak. Dalam Quran Allah ajak apa saja cerita, kita tengok apa yang dia buat dalam cerita tu, apa yang orang tu buat, apa yang orang kampung tu buat, apa yang bangsa itu buat, dan apa bala yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, ataupun apakah nikmat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah apabila mereka buat sesuatu. Yang tu je untuk ambil pengajaran. Perincian tidak ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sering sebut cerita ni rajulun, seorang lelaki, rajulan, dua orang lelaki, imra'atun, ada seorang perempuan, kisah dia sekian sekian sekian. Tidak disebutkan nama. Kata para ulama, yang disebutkan nama oleh Allah dalam Quran sangat sedikit, seperti wa Maryamun, Sayyidatuna Maryam, Allah sebut nama. Hak ni maksudnya memang hebat sungguhlah. Memang peribadi yang hebat, yang selain Nabi dan Rasul. Rasul disebut oleh Allah 25 orang dalam Al-Quran, walaupun bilangan keseluruhan 313 orang Rasul. Ramai lagi yang Allah tak sebut. Yang ramai ini mungkin sebahagiannya kita berselisih nanti di padang mahsyar. Seperti yang Nabi pernah cerita dalam satu hadis, Nabi kata, aku pernah tengok Rasul, di belakang dia ada seorang umat, seorang lah. Yang tu tak ada dalam Quran, tak diceritakan. Dan Nabi kata, aku pernah melihat Rasul, di belakangnya tiada umat. Dia Rasul tapi tak ada umat, tak ada siapa terima dakwah dia. Maka Rasul ni banyak. Allah sebutkan 25 saja dalam Quran. Rasul memang disebutkan nama oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang selain Rasul, kata para ulama tafsir, apabila selain Rasul yang disebutkan nama, orang tu selalunya sangat hebat. Seperti Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi, Luqman, Allah sebut nama dia Luqman. Ataupun wa Maryamun idhin tabadat, dan ketika mana Maryam, nama Maryam. Bukan, nama-nama yang selain Rasul ni kalau Tuhan sebut nama, hebat. Ada orang-orang hebat yang Allah tak sebut nama tetapi disebutkan gelaran dia. Tidak ada siapa pun di kalangan ulama yang tahu apa nama dia, kan? Yang sabit dengan sanad yang sahih, tak ada. Gelaran dia Zulqarnain, tapi dia orang hebat. Kata ulama tafsir, ada 4 orang lelaki yang menguasai dunia. 2 daripadanya Islam dan 2 daripadanya kafir. Dia memerintah satu bumi. Bukan Semenanjung Malaysia, bukan Thailand, bukan Amerika Syarikat. Ada 4 orang lelaki yang Allah berikan kelebihan kepada mereka untuk memerintah bumi. Di kalangan orang Islam, kata para ulama, adalah Zulqarnain. Ni dia ni, memang cerita dia banyak lah. Dan yang keduanya adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman pun memerintah daripada barat ke timur. Kira kalau dia keluar nak pi turun kawasan ni, Sayyiduna Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, penafsir Al-Quran terbaik di kalangan umat Rasulullah, bila sampai cerita tentang Zulqarnain, Ibnu Abbas kata Zulqarnain mengembara selama 500 tahun untuk picek kawasan. Dah luas tuan-tuan. Bukannya dun apa nama ni, dun sekian-sekian. Bukannya dia pegang parlimen, dan dia bukan pegang Asia Tenggara. Kalau pegang Asia Tenggara pun tak larat dah, nak duk pusing. Nak kena pergi cek Indonesia yang berapa ratus juta, nak kena pergi cek Filipina, nak kena pergi turun kawasan tengok apa ada masalah di Indo-China tu berapa negara pula. Itu baru Asia Tenggara. Kalau barat ke timur, 500 tahun sekali dia keluar. Hari ni kita nak tengok sebahagian, mungkin 0.1% daripada perjalanan Zulqarnain. 0.1% daripada perjalanan Zulqarnain yang tak tahulah berapa begitu punya panjang dia punya perjalanan dia.
yang di akhirat nanti, siapa nak teringin tahu cerita, pergi jumpa dengan Zulqarnain. Zulqarnain ni manusia macam kita, badan macam kita. Dia bukannya seperti Nabi Adam, tidak. Dia selepas Nabi Adam AS bermula daripada Nabi Ibrahim, tubuh badan manusia sudah macam ni dah. Hanya Nabi Adam 60 hasta. Hawa pun tinggi. Hawa alaihissalam. Start daripada Nabi Ibrahim, semua tubuh badan dah kecil dah. Nabi Nuh pun orang dah tubuh badan dah kecil dah, kan. Jadi Zulqarnain ni pun sama juga. Dan ulama tak tahu dia nama apa, dia hidup zaman bila. Ada tak hadis sahih yang tepat dia hidup zaman bila? Selepas Nabi Sulaiman ke, sebelum Nabi Nuh ke? Yang tu juga menjadi perselisihan. Jadi yang saya nak sebut ni berkenaan dengan Zulqarnain, ada orang kata pendapat yang sangat banyak, macam-macam pendapat. Jadi saya terpaksa pilihlah daripada pendapat yang berbelah-belah tu pada setiap perkara. Pada setiap perkara ulama berselisih pendapat dengan pendapat yang begitu banyak, maka kita pilih satu dua pendapat yang lebih utamanya pendapat yang sahih lah. Seperti yang terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya pilih untuk menggunakan rujukan utamanya tafsir Ibnu Katsir lah, supaya kita tidak memilih pendapat-pendapat yang terlalu lemah. Jadi Imam Ibnu Katsir ni dia mufassir dan dia juga ulama hadis, maka dia ada peraturan dia untuk memilih cerita-cerita yang sahih, yang hasan dan tidak terlalu lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Qatah ada kat tuan-tuan. Tak sat saya lewat setengah jam, saya yakin semua tak baca juga. Adakah baca sampai habis? Kena baca sepatutnya kan, tak sat baca dah ni kan. Hafallah 1-2 ayat. Tak dah setengah jam kan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Siapa mai tanya ni? Yang mai tanya ni, kalau tuan-tuan ingat dalam daurah kafi siri pertama, kita dah terangkan sebab diturunkan surah Al-Kahfi ni ialah ketika mana orang pembesar Quraisy, Nadir ibn Harith dan Uqbah ibn Abi Mu'ayth, dua orang ni pembesar Quraisy, mereka pergi jumpa ulama Yahudi di Madinah. Pasal apa jumpa ulama Yahudi di Madinah? Awak tak jumpa ulama Yahudi di Mekah? Mekah tak ada Yahudi. Di Madinah ramai Yahudi, ada ribuan Yahudi, ada puluhan ribu Yahudi di Madinah ataupun belasan ribu. Wallahu a'lam angka yang tepat tu berapa. Jadi di sana bukan sahaja ada orang Yahudi, ada daerah Yahudi, ada penempatan Yahudi, ada ekonomi perniagaan Yahudi, ada ulama Yahudi di Madinah, keliling Madinah. Ulama-ulama yang membacakan Taurat dan Injil. Bukan dia duduk saja, memang dia pun buat kuliah juga. Sehingga kan semua orang Arab di Madinah yang bukan Yahudi ni, semua orang Arab di Madinah mengetahui sebahagian besar isi kandungan Taurat dan Injil. Tahu. Dengar lama dah berita Nabi akhir zaman nak keluar, orang Madinah mereka sudah pun biasa dengan cerita-cerita Taurat dan Injil. Berbeza dengan orang Mekah. Orang Mekah tak nak dengar. Jadi dua orang pembesar Quraisy pergi jumpa ulama Yahudi, tanya, kan, kami ni masalah Muhammad ni sekian. Dia duk ajak orang kami masuk agama baru dia. Dia kata dia Nabi, dia kata dia Rasul terakhir. Jadi kami tak ada sumber, kata wakil pembesar Quraisy tadi ni. Dia kata kami ni tak ada sumber nak tahu dia ni betul ke Nabi, nak rujuk di mana. Maka kami datang ke Madinah untuk tanya
ulama Yahudi di Madinah. Maka ulama Yahudi bagi tahu, pergi tanya dia 3 soalan. Kalau dia boleh jawab, dia nabi. Kalau dia boleh hurai, dia nabi. Kalau dia tak boleh hurai, maka dia bukan rasul, dia bukan nabi, dia tipu, dia adalah pendusta. Soalan pertama tentang Zulqarnain, soalan kedua tentang fityatun amanu, sekumpulan remaja yang beriman kemudian hilang ataupun kemudian mereka pergi ke suatu tempat. Kata ulama Yahudi yang ketiga, tanya lelaki itu, Muhammad itu, tentang ruh. Lepas orang ni pun balik seronok. Tuan-tuan, jadi balik tanya Rasulullah tentang 3 ni. Kita dah sebut dulu dalam daurah kafi yang pertama bahawa Nabi beria-ia untuk menjawab soalan itu keesokan harinya tanpa Rasulullah menyebutkan insya-Allah, kerana Nabi terlalu teruja untuk pembesar-pembesar Quraisy ni masuk Islam. Kalau mereka jawab, kalau Nabi boleh jawab, mereka ni nak masuk Islam semua. Maka Nabi terlalu seronok, Nabi kata boleh, esok mai. Tak sebut insya-Allah saja. Tunggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sehinggalah berapa hari ya? Ingat tak? Sehingga 2 minggu kah? 15 hari ataupun 15 hari tak silap saya, ataupun 30 hari. Nabi tunggu, wahyu tidak diturunkan. Setiap hari pembesar Quraisy datang, mana dia Muhammad? Jin tak mai ke hari ni? Kan? Hari ni jin tak mai bagi tahu ke? Dia pemula nak tuduh Nabi pelbagai benda. Allah uji, tuan-tuan bayang kedudukan Nabi ketika tu, waktu tu. Allah SWT uji, akhirnya turun surah ni menjawab kepada Rasulullah SAW. Kita tengok. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Siapa tanya? Pembesar-pembesar Quraisy. Secara spesifiknya 2 orang itulah, Nadir ibn Harith dan Uqbah ibn Abi Mu'aid. Kemudian ayat 84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya, Tuhan pun jawab, kami telah memberikan kepadanya. Nya ni siapa? Nya ni Zulqarnain. Kekuasaan memerintah di bumi, dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya, tiap-tiap sesuatu yang Zulqarnain perlu. Dalam ayat 84, bila mana Quraisy mai tanya pasal Zulqarnain, akhirnya Allah mengiyakan, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Maksudnya Allah beritahu, betul wahai Muhammad, Zulqarnain ni memang seorang raja yang pernah hidup. Zulqarnain wahai Muhammad memang seorang raja yang beriman kepadaku, dan dia pernah hidup satu ketika dulu. Ayat Quran membenarkan kewujudan Zulqarnain. Takat tu je, memang ada satu orang raja yang beriman, cukup. Apa yang Allah bagi kat dia? Inna makkanna lahu fil ard. Kami memberikan dia kekuasaan dan wilayah di atas muka bumi. Wa ataina min kulli syai'in sababa. Dia nak buat apa pun, maka dia boleh laksanakan. Projek apa pun yang dia rancang, dia akan laksanakan. Kata Imam Ibn Abbas, dia diberikan ilmu dalam setiap benda. Dia nak buat lapangan terbang, Zulqarnain ada ilmu tu. Contoh, dia nak buat empangan air yang besar, Zulqarnain ada ilmu tu. Dia nak buat bangunan yang tinggi, Zulqarnain ada ilmu tu. Dia nak buat highway yang lebar dia 40 biji kereta boleh masuk, contoh, Zulqarnain ada ilmu tu. Dia nak buat kenderaan canggih, Zulqarnain ada ilmu tu. Wa ataina min kulli syai'in atainahu min kulli syai'in sababa, bermaksud antara tafsiran ulama tafsir ialah bermaksud ilmu. Jadi 2 orang laki-laki yang memerintah, yang pernah memerintah barat ke timur ni, tadi saya lupa sebut, Zulqarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang bukan Islam pula ialah Namruz
Namrud dan seorang lagi Bukhtanasar. No, dua-dua orang ni luas wilayah mereka. 4 orang lah kesemuanya sekali. Dua orang mencapai tahap, seorangnya mencapai tahap rasul dan nubuwah, dan yang seorang lagi Zulqarnain ini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakannya nabi dan ada ulama yang menyatakannya seorang wali. Wali pun tinggi tuan-tuan, bawah pada nabi sikit je wali. Nabi memang paling tinggi, tahap seorang lelaki yang paling tinggi keimanan dan maqam dia di sisi Allah, nabi. Tinggi tu nabi. Bawah sikit pada nabi, wali. Zulqarnain ni satu orang raja, bukan beriman biasa ni. Satu orang raja yang menguasai barat ke timur, dan dia punya maqam dia sampai ke tahap sama ada wali ataupun nabi. Payah cari tuan, tak jumpa dah. Hanya dua ni saja. Dalam sejarah manusia ni yang memerintah barat sampai ke timur, yang sampai tahap rasul dan juga nabi, hanyalah Sulaiman alaihissalam dan juga Zulqarnain. Dalam ayat 84, bila tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan faham bahawasanya Allah sendiri mengakui ada raja yang beriman ni. Satu, Allah mengakui bahawa nama ataupun gelarannya Zulqarnain. Dua, dan yang ketiga, Allah sendiri mengaku dia memiliki satu kerajaan bukan biasa. Satu kerajaan yang sangat kuat dan satu kerajaan yang sangat luas. Okey. Qarnan ulama bahas tuan-tuan, Zulqarnain orang yang mempunyai 2 tanduk. Qarnun tanduk. Jadi ulama bahas kenapa dia ni diberi nama Zulqarnain yang mempunyai 2 tanduk. Maka di sini pun khilaf sangat banyaklah, pendapat yang sangat banyak. Semua imam-imam besar, bukan imam masjid dan bukan juga mufti di tempat kita. Ini imam-imam dalam bidang tafsir, imam dalam bidang tafsir, imam dalam bidang fiqh lain, imam dalam bidang mustalah lain, imam dalam bidang usul lain, imam hadis lain, imam-imam tafsir lain. Nama-nama seperti Al-Imam Mujahid, tu imam tafsir lah tu. Al-Imam Ibn Abbas, imam tafsir lah tu. Al-Imam Sa'id Ibn Jubair, imam tafsir lah tu. Imam yang tak ada lah zaman ni, nama-nama tu. Mereka ni, pendapat-pendapat yang kita akan baca ni semua pendapat mereka, bukan pendapat orang-orang biasa. Antara pendapat ulama tafsir, mereka sebut bahawasanya dinamakan dua kepada Zulqarnain tadi kerana pemerintahannya mencapai barat dan timur, maka dia dinamakan sebagai 2. Qarnain tu maksudnya 2 lah, 2 benda. Kemudian kata imam lain pula bahawasanya dia dinamakan sebagai Qarnain ataupun Qarnan, Zulqarnain, sebab di kepala dia seolah-olah ada seperti 2 tanduk. Jangan bayang tanduk besar tu dia tanduk kebau, bukan. Mungkin pakaian Zulqarnain bila dia keluar, pakaian perang dia ke, pakaian apa-apa ke, topi yang dia pakai tu mungkin ada sikit naik di sini 2. Kan topi perang ataupun topi kebesaran yang dipakai oleh raja-raja ni boleh jadi naik macam 2 sikit. Ni pendapat ulama, tuan-tuan, bukan calon-calon orang lah. Jadi disebabkan ada dua macam tanduk di pakaian Zulqarnain pada kepalanya, maka dia dinamakan sebagai Zulqarnain. Empunya dua tanduk tu yang duduk di kepala dia tu, bukan asal pakaian tu lah, pakaian di kepala tu, topi di kepala tu. Ada ulama lain sebut 1 kurun 100 tahun, 2 kurun 200 tahun. Disebabkan dia hidup melebihi 200 tahun, maka dia dinamakan sebagai Qarnain, Zulqarnain.
yang empunya 2 kurun. Macam-macam lagi lah pendapat lain, kita tak payah baca lah, banyak terlampau. Kesemuanya pendapat ulama' tafsir yang imam, yang imam. Okey. Jadi itu Zulqarnain. Adapun nama dia yang sebenar, betul-betul dia ni hidup berapa tahun sebenarnya, yang boleh berjalan daripada barat sampai ke timur ni, bawa tentera. Kan? Kemudian dia ni betul-betul hidup zaman siapa? Semua tu jawapan yang benar nanti. Bukan daurah akan datang. Nanti tu maksudnya di alam sana lah. Waktu kita jumpa Zulqarnain nanti, adalah alam kubur, mungkin tak. Di padang mahsyar orang tak menyembang. Kan? Bila masuk dalam syurga kan, bila masuk dalam syurga, pilah cari istana Zulqarnain dalam syurga. Kan? Mesti ahli syurga. Allah sebut nama dia dalam Quran. Semestinya ahli syurga yang ni. Insya-Allah dia. Kan? Jadi benda kita duk belajar ni tuan-tuan, kita akan ingat sampai akhirat. Lepas mati pun kita duk alam barzakh, kita akan ingat. Mahsyar nanti kita akan ingat. Masuk syurga pun kita duk ingat lagi. Oh, lupa petang ni pasal nak pergi tengok Zulqarnain bah. Kan dah tak ada apa petang ni. Mana ada mesyuarat apa dah. Semayang tak ada dah. Punya seronok duk dalam syurga. Semayang tak ada dah. Kerja tak ada dah. Dapat gaji buta. Tak buta lah dulu. Ni kerja ni mai kita korban masa. Bukan semua orang boleh mai. Kan? Hak lain mungkin dia rehat lagi, letih semalam talaqi anugerah juara lagu. Kan? Kemudian ayat seterusnya, fa'atba'a sababa, lalu ia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya. Para ulama kata Zulqarnain ini dia pun meneruskan perjalanannya mengikut kesan-kesan yang ada atas muka bumi, ikut hak orang pernah lalu lah. Jadi Zulqarnain di mana pusat pemerintahannya, wallahu a'lam. Dia mula bergerak di mana kita tak tahu. Tetapi dalam kisah ini, daripada ayat 83 ni, Allah SWT mengeluarkan sebahagian daripada perjalanan jauh Zulqarnain, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Abbas, 500 tahun perjalanan. Allah hanya menyebutkan sebahagian kecil. Zulqarnain pun mula mengembara, melihat kawasan-kawasan pemerintahannya bersama dengan bala tenteranya. Dia bukan jalan seorang. Zulqarnain dia keluar bersama dengan bala tenteranya, tentera yang ramai, peralatan perang yang canggih, dan yang ketiganya dia membawa bersama dengannya ilmu dan teknologi yang lengkap pada zaman itu. 3 benda. Zulqarnain dia keluar bersama dengan pasukan tentera yang ramai, peralatan perang yang cukup, dan yang ketiganya dia bawa keluar sekali dengan teknologi dan juga peradaban berjalan bersama dengan dia. Apa maksud teknologi dan peradaban yang berjalan bersama dengan Zulqarnain? Dalam pasukan Zulqarnain bukan sahaja tentera, dalam pasukan Zulqarnain juga ada arkitek, ada engineer, ada doktor, ada pakar ukur, ada ulama bahasa, ada pakar falak, semua bilangan tu. Tuan-tuan bayang tengok berapa banyak jumlah tentera yang berjalan di belakang dia. Sehingga kan bila Zulqarnain ini sampai di mana sahaja dan orang nak perang dengan dia, dia akan berlawan dan tidak ada peperangan yang dia kalah. Tak ada. Zulqarnain dalam sejarah dia menjadi raja, tak ada perang yang dia kalah. Sebab itu dia boleh berjalan di atas muka bumi ni. Hak tuan-tuan tengok muka bumi ni lah, daripada barat ke timur, ke semuanya, ke semua peperangan yang ditempuhi dia menang. Kalau keluar kalah, kita akan balik. Kalau Zulqarnain keluar aja sampai satu negara kuat, maka kita akan mesti balik lah.
Okey, tuan-tuan bayang Malaysia. Kita bawa keluar tentera kita, jom nak sebarkan Islam ke seluruh dunia. Yang tu saya lupa beritahu. Kenapakah Zulkarnain berjalan daripada barat ke timur bersama dengan pasukan hebat dia? Jawapan dia ialah untuk menyampaikan kalimah La ilaha illallah ke seluruh tempat yang dia pergi. Modal banyak tak tuan-tuan kalau bawa tentera? Oi, tuan-tuan berjalan dengan 1,000 orang, berjalan daripada sini, bawa 1,000 orang, tak payah berjalan lah, naik bas, nak pergi ke Vietnam. Habis berapa? Habis berapa ratus ribu? Pergi seminggu dah lah, tak payah sebut setahun lah. Nampak tak? Nak kita faham. Kita kalau nak pergi berjalan saja seminggu, sini bersama 1,000 orang, 1,000 ya. Nak pergi ke hujung sekali Thailand, kita masuk Vietnam, nak duduk seminggu je, berapa ratus ribu ringgit yang habis. Maka Zulkarnain bawa daripada negeri pusat pemerintahannya satu bala tentera yang di mana pun dia pergi dia menang. Berapa agak-agak tentera yang dia bawa? 3,000. 3,000 sangkut dah tuan. 3,000 sampai satu negeri sangkut dah, kalah lah. 100,000 tak lepas. Tuan-tuan nampak Tuhan nak bagi tahu. Sebab tu Allah SWT ulang dalam Al-Quran. Tuan-tuan tengok ayat 84 tu, Tuhan kata inna makanna lahu fil ard. Kami perkukuhkan kerajaannya. Kami berikan sebuah kerajaan yang kukuh kepada Zulkarnain di atas muka bumi ini. Apa maksud kerajaan yang kukuh? Tentera dia begitu ramai, kelengkapan perang dia cukup, dan dia mempunyai teknologi pada semua benda. Tuan-tuan nak faham perkataan teknologi, hadarat, kata ulama tafsir, hadarat ni tamadun. Satgi last sekali waktu dia bina tembok tu. Tang tu kita tengok memang dahsyat lah. Memang waktu dia bina tembok tu kita akan tahu memang teknologi Zulkarnain, apa yang depa sampai tidak pernah sampai bangsa yang hidup pada hari ini. Hebat teknologi dia, hari ini tak sampai. Tuan-tuan, itu Zulkarnain. Subhanallah. Manusia apabila beriman kepada Allah SWT, Allah akan bagi benda yang luar biasa kepada mereka. Seperti Sulaiman alaihissalam dan juga Zulkarnain. Tuan-tuan, jadi apa tujuan mereka keluar? Tujuan Zulkarnain keluar ialah untuk mengajak seramai mungkin manusia menyebutkan La ilaha illallah dan menyembah Allah SWT. Itu nombor satu. Tuan-tuan jangan ingat Zulkarnain keluar seperti penjajah British dan Belanda yang keluar satu ketika dulu untuk mengkufurkan orang daripada ajaran tauhid, untuk menyedut kekayaan negara lain. Tidak sama sekali. Ketika mana penduduk yang berjiran dengan Ya'juj Ma'juj nak bayar upah ataupun pembayaran yang tinggi kepada Zulkarnain, Zulkarnain kata aku tak mau duit kamu, sebab kekayaan yang Allah bagi kepada aku lebih banyak daripada tu. Zulkarnain nak minta hanyalah bagi tenaga ya, buat main tenaga dan juga buat main bahan. Sebab benda yang nak bina tu sangat besar. Sangat besar, memerlukan tenaga yang sangat ramai. Tuan-tuan, jadi Zulkarnain pun keluar, fa'atba'a sababa. Ayat seterusnya 86. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Jadi dia pun keluar dengan tentera dia yang ramai tadi, bersama dengan pasukan elit yang dia bawa tadi ni, Zulkarnain, sampai ke satu tempat, sampai ke satu negeri. Macam kita lah kalau keluar dengan tentera daripada sini, kita kata nak pergi ke Amerika Syarikat, nak lawan Amerika, perasan pilah. Contoh, saya perasan kat Thailand tak lepas dah. Baik kat Thailand kalah dah, patah balik. Allahu Akbar, wallahu alam, tak tahulah. Tuan-tuan boleh bayang.
berapa banyak kerajaan yang Zulkarnain nak tempuh, yang dia nak jumpa, dan dia mesti kena menang setiap kerajaan yang dia tempuh tu kan. Thailand, Laos, Vietnam, naik atas lagi Pakistan, Bangladesh, apa semua kan, naik sampai atas. Jadi nak sebut apa atau pi merata kan. Kita tengok ayat ni, terjemahan dia. Lupa tadi ni nak sebut satu benda. Sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbenam. Saya nak sebut pasal Zulkarnain ni. Dia pun jalan dengan tentera dia yang ramai, yang luas, yang ramai tak sat ni, sampai satu tempat. Bila sampai satu tempat, negara tu ajak perang. Ni, ayat ni. Sebahagian ulama sebut negara tu ajak perang, dan ulama tafsir tu bagi bukti. Tang mana ada dalil bahawa negara tu ajak perang, kita tengok. Sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbenam, negara mana? Wallahu alam. Nanti tanya Zulkarnain radhiyallahu anhu alaihi salam. Zulkarnain ni dia keluar daripada negara dia sampai ke suatu tempat matahari terbenam. Ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur. Macam inilah Zulkarnain keluar bawa semua tentera dia berjalan, jumpa negeri Islamkan, jalan lagi jumpa negeri Islamkan, jalan lagi jumpa negara Islamkan. Sampai satu tempat, negara tu ajak perang. Dan negara tu duduk di ujung sekali. Kalaulah bumi ni kita ratakan, yang ni barat ni timur, macam tu. Zulkarnain sampai ke ujung ni, depa pun berhenti, kemudian berperang, kemudian menang. Macam biasalah, memang menang lah. Bila sampai di negara ni, Zulkarnain dia tengok di tepi laut bersama dengan pasukan dia yang ramai tadi, pemandangan matahari. Pemandangan tu biasalah, tambah tuan-tuan orang pulau kan, iaitu pemandangan matahari terbenam. Dia masa masuk dalam laut tu. Bila kita duduk tepi laut waktu matahari terbenam, matahari tu macam masuk dalam dekat ujung ufuk kan. Saya pun selalu kalau tak ada kuliah ke apa ke, ataupun sengaja menyutikan diri, sekali-sekala lah kan, setahun 3-4 kali lah, piduk tepi pantai sampai matahari terbenam tu, kita nampak laut sampai ujung. Dataran laut ni dia macam bertembung dengan langit ujung kali. Lepas tu sekali matahari akan masuk. Bila matahari masuk tu seolah-olah dia masuk dalam laut, nampak macam tu. Inilah ayat ni nampak begitu. Dan warna di situ tu macam hitam, hak ujung tu waktu tu. Maka Zulkarnain pun memuji Allah kan. Dia kata tengok pemandangan yang luar biasa, seolah-olah matahari masuk dalam lumpur yang hitam di hujung sana. Maka mereka pun memuji Allah. Al-Quran ajak melalui kisah orang-orang hebat ni, iaitu apabila kita melihat kebesaran Allah pada penciptaannya, lihat dan renunglah dan kembalikan kehebatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertambah iman. Dan benda tu menenangkan hati sebenarnya. Tuan-tuan tengok apa pun. Ni tengok langit kerja duk cari kalimah Allah. Mana kalimah Allah ni? Dia bukan zikir apa pun dak, duk cari jumpa rakam. Satgi dia keluar gamak periuk pula, nak urai apa? Kan? Keluar gamak batang paip pula, dia kata, ni ada kebesaran batang paip ni. Punca iman kita bukan pada dia duk tukang-tukang tu. Kita melihat, lepas tu kita fikir Allah SWT lah yang menciptakan langit tanpa bertongkat. Allah SWT lah bila tengok bintang yang mengapungkan bintang-bintang ini. Berapa banyak bilangan bintang, berapa ratus bilion bintang, semuanya diapungkan oleh Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, apabila kalian melihat burung yang berterbangan di angkasa lepas, kami yang memegang burung-burung itu supaya tidak jatuh, bukan sayap-sayapnya. Tuhan kata kami yang pegang. Sama kapal terbang hak kita duk naik. Kalau Allah Ta'ala kata jatuh, walaupun dia kapal terbang yang paling canggih. Boeing mana pun jatuh.
Negara mana pun jatuh, hak Perancis ke, hak Rusia pernah jatuh, hak Turki pernah jatuh, hak Malaysia lagi kerak. Kan? Tak kira, dia tak kira. Sebab yang memegang itu Allah. Bila Allah Ta'ala kata jatuh, dia canggih mana pun. Kapal-kapal yang bergerak di atas lautan, besi beribu-ribu tan, tapi boleh duduk atas ni. Disebabkan teknologi mereka kah? Dah, disebabkan Allah yang mengapungkan dia. Bila Tuhan kata tenggelam, maka dia yang nama Titanic pun akan tenggelam. Kuasa Allah. Maka Zulqarnain bila dia tengok, dia kembalikan kepada Allah, kebesaran Allah. Yang tu antara cara menambahkan iman dalam kehidupan kita. Kemudian lepas perang dah menang. Lepas tu pergi tengok sikit pemandangan sebagainya. Kami beriman dengan mengilhamkan kepadanya. Kami berfirman dengan mengilhamkan kepadanya. Kami ni siapa? Kami ni Allah. Tuan-tuan nampak? Kami ni Allah. Allah berfirman kepada siapa? Kepada Zulqarnain. Kata para ulama tafsir yang sebahagiannya kata, cuba lihat. Ini adalah antara dalil bahawa Zulqarnain ni seorang Nabi. Antara dalil dia seorang Nabi. Tapi dijawab juga oleh kumpulan ulama tafsir yang lain yang tidak setuju dia Nabi, yang mengatakan dia adalah wali. Nah, okey. Kemudian Allah SWT mengilhamkan kepada Zulqarnain. Dalil jelas ni ilham. Nah, walaupun dia ada perbahasan dia, bukan semua ilham adalah wahyu. Kerana para awliya diberi ilham, tidak diberikan wahyu. Itu jawapan dia. Tetapi ilham itu datang daripada Allah. Ni secara jelas tengok dalam ayat ni, kami ilhamkan kepada Zulqarnain. Wahai Zulqarnain, ya Zulqarnain, imma an tu'adzib, pilihlah sama ada engkau hendak menyiksa mereka, wa imma an tattakhidha fihim husna, atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Mereka ni siapa tuan? Mereka ni kata ulama tafsir, negara yang ajak dia berperang akhirnya kalah. Bila dah habis selesai, kata ulama tafsir, dalil bahawa Zulqarnain ni dia berperang dengan mereka ialah Allah memberikan pilihan. Wahai Zulqarnain, sama ada kamu memilih untuk membunuh mereka, ataupun kamu nak pilih melakukan sesuatu yang baik terhadap mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara sunnah dalam berperang ataupun peraturan dalam peperangan sejak daripada umat-umat terdahulu ialah bila kita berperang, kita menang, maka tentera-tentera musuh yang lelaki ni, ketua panglima perang diberi pilihan. Sejak daripada dulu dalam syariat langit ni, sejak daripada dulu apabila berperang kemudian menang, maka ketua tentera Islam diberi pilihan sama ada untuk bunuh, dia boleh bunuh ke semua sekali. Habis perang ada kita kata 500 orang tentera kafir yang masih hidup, maka panglima tentera Islam diberi peluang, diberi pilihan sama ada untuk bunuh atau bebaskan tetapi tebusan, atau yang ketiga menjadikan mereka hamba abdi. 3 pilihan. Sampai zaman Nabi SAW, Rasulullah juga diberikan pilihan untuk Nabi buat apa kepada tahanan ataupun tawanan perang. Banyaklah dalam kitab sirah kita boleh tengok, kadang-kadang Nabi memilih untuk membunuh, ada Nabi pilih bunuh, dan kadang-kadang Nabi memilih untuk dijadikan tebusan. Siapa nak ahli keluarga dia bagi duit kat kerajaan Islam Madinah, ambil ahli keluarga dia, pun Nabi pernah buat. Dan pilihan yang ketiga pun Nabi pernah buat, iaitu menjadikan mereka ni sebagai hamba abdi. Maka ayat ni kata para ulama bahawasanya tindakan kepada tawanan perang ini diajar oleh Allah sejak ribuan tahun yang lalu. Ni Allah ajak kepada Zulqarnain dalam ayat ni. Kemudian Zulqarnain jawab. Zulqarnain pun buat keluar dia punya keputusan dia. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibu thumma yuraddu ila rabbih
thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Kerana dia buat apa? Dia kata, ya Allah, adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur, derhaka, maka kami akan menyiksanya, iaitu bunuh. Di sini banyak tafsiran. Saya ambil satu je, iaitu Zulkarnain kata, ya Allah, kalau mereka tak masuk Islam, aku bunuh. Ni tawanan perang hak masih hidup tu, kalau mereka tak mau masuk Islam, aku bunuh. Perang habis dah, maka dibawa tawanan perang di kalangan lelaki-lelaki yang kuat ni, dibawa. Zulkarnain kata, aku diberi pilihan oleh Allah untuk membunuh kalian, tetapi aku bagi peluang dulu, kalau kalian masuk Islam, kalian tidak dibunuh. Okey, yang tu yang pertama. Kami akan menyiksanya. Menyiksanya di sini sebahagian ulama tafsir kata ialah bunuh. Yang tak masuk Islam, bunuh. Lepas tu adalah pendapat lain lagi, kita tak ambil sebab saya lagi lama kan. Ni nak 10.30 dah saya. Nak dekat sejam dah. Bateri saya sejam ya. Kan. Itu paling elok dah tu bateri tu kan. Paling mahal dah. Kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Zulkarnain kata, siapa yang tak mau masuk Islam, aku akan jatuhkan hukuman bunuh kepadanya, ya Allah. Kemudian bila dia mati, dia pergi ke alam sana, lagi teruk dia kena siksa. Nampak tak tuan-tuan? Benda ni sama aja, iaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala daripada satu alam ke satu alam yang lain adalah lebih teruk dan lebih berat daripada alam yang sebelumnya. Ada orang diseksa di dunia, tetapi siksaan dunia tidaklah seberat siksaan di alam barzakh. Ada roh yang telah mati diseksa di alam barzakh. Ketahuilah, siksaan yang Allah kenakan di alam barzakh tidak seteruk yang dikenakan kepada mereka di padang mahsyar. Ada orang kena di padang mahsyar, ketahuilah, apa yang mereka kena azab di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, tidak seteruk seperti mana kemuncak penyiksaan yang dikenakan oleh Allah kepada mereka yang masuk dalam neraka. Neraka paling teruk sekali, neraka yang paling seksa sekali. Tuan-tuan, benda tu diketahui oleh semua orang yang beriman kepada Allah semenjak daripada zaman Zulkarnain. Mana dalil dia? Ni tak sah kita baca, tak sah. Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Siapa mati kemudian pergi ke alam sana, Zulkarnain kata kena siksa lagi teruk. Kemudian wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ayat 88. Apa maksud dia? Zulkarnain kata, adapun orang beriman, ya Allah, serta beramal soleh. Nampak? Beriman serta beramal soleh. Lepas masuk Islam, dia beramal soleh, bukan dia tinggal macam tu je. Hari ni orang masuk Islam, tapi dia meneruskan kehidupan lama dia. Tukar betul-betul isi borang saja. Tudung tak pakai, semayang dah, arak teguk lagi, pakai ketat lagi, menyanyi, nak bergelek lagi. Isi borang lah. Betul-betul isi borang saja. Sebab tu Zulkarnain buat syarat, fa amma man amana wa amila salihan. Dia masuk Islam dan dia terus beramal. Dia semayang, dia tak pergi menari bergolek dah. Bergolek pula dah, bergelek dah. Kan? Jadi Zulkarnain bagi dia bagi syarat begitu. Maka baginya balasan yang sebaik-baiknya. Dan kami di sini bukan Allah. Kami di sini ialah Zulkarnain. Kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Yang tidak memberati. Kami di sini ialah Zulkarnain, seperti yang disebut dalam tafsir ni Ibnu Katsir. Kemudian ayat seterusnya, hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ni jumpin satu negeri pula. Kali ini Zulkarnain masuk satu negeri. Negeri mana? Sehingga apabila dia sampai di daerah matahari terbit, tu dia.
Ayat tadi tuan-tuan, Zulkarnain mengembara dengan pasukan gergasinya sampai ke negeri matahari tenggelam. Ayat 90 Tuhan beritahu dia meneruskan pengembaraan dia sampailah ke negeri matahari terbit. Maksudnya tuan-tuan, daripada hujung sana sampai hujung sana. Hak ni Quran cerita sendiri. Pemerintahan Zulkarnain daripada barat ke timur, dengan makna perkataan tu betul-betul. Subhanallah, memang jauh lah. Memang luas pemerintahannya, luar biasa kekuatannya, dan orang kata apa, memang dahsyatlah cara dia membawa dakwah ini untuk sampai ke mata-mata. Dia membawa dakwah. Bukan dia nak pergi cari tambah bilangan tentera, dia tak pergi cari untuk tambah kekayaan, tidak. Untuk menyampaikan la ilaha illallah. Kemudian apa dia jumpa? Tuan-tuan cuba tengok Al-Quran ini, bila dia cerita satu cerita yang besar, tuan-tuan tengok Allah Ta'ala dia fokus tentang apa? Maksudnya yang itulah cerita yang Allah nak beritahu. Tadi Tuhan fokus Zulkarnain jumpa satu negara tu ajak perang. Zulkarnain perang dan dia menang. Apa Zulkarnain buat? Dia tawarkan kepada mereka Islam. Zulkarnain boleh pilih bunuh semua, selesai. Tetapi Zulkarnain tawarkan masuk Islam. Bukan tawarkan masuk Islam saja, Zulkarnain cerita dulu, apa kalian dapat kalau masuk Islam? Zulkarnain cerita dulu, pasti dia cerita dulu, Islam ini satu agama sekian. Dakwah, dia mesti akan dakwah dulu. Kemudian tak mau masuk, baru dia bunuh. Okey, cuba kita tengok. Bila dia sampai di matahari terbit, apa yang Allah fokus? Itu cara tuan-tuan baca Quran untuk faham. Cuba lihat apa yang Allah nak cerita. Adakah Allah cerita negeri itu cantik, penduduk dia kerja apa, banyak penduduk dia yang pencin, tak mau kerja dah. Tuan-tuan, kalau nak cerita satu negara, boleh buat satu buku. Tetapi Allah SWT fokus satu dua benda. Kita tengok apa cerita yang paling luar biasa pada satu-satu tempat. Bila dia sampai di daerah matahari terbit, negara tu, yang wallahu alam negara apa, ulama tafsir tak sebut juga, banyak sangat negara. Ia mendapatinya terbit kepada satu kaum yang kami di sini Allah. Ia mendapatinya ni Zulkarnain. Bila sampai di negara tu, Zulkarnain tengok ada satu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Apa dia ni? Negara ni tidak ada sebarang perlindungan apa. Kalau tuan-tuan tengok perkataan Arab, lam naj'al lahum min duniha sitra. Negeri ni, rakyat dia hidup di tanah lapang yang tak ada perlindungan. Tanah lapang. Walaupun ada pelbagai pendapat ulama tafsir, tapi kalau kita gabungkan kesemuanya hampir sama, iaitu Zulkarnain sampai di satu negeri, orang manusia biasa macam kita bercakap sebagainya, bercakap Zulkarnain boleh faham, maksudnya Zulkarnain pun bawa ulama-ulama bahasa dia, boleh terjemah sebagainya. Akan tetapi antara benda yang luar biasa yang hanya ada di negeri itu, tak ada di negeri lain, ialah mereka tidak hidup di dalam rumah dan tidak hidup di dalam bangunan. Kemah kok Ustaz? Dalam kemah pun tak. Dalam kemah pun tak. Kita sampai satu tempat yang tanah dia lapang, sehingga kan para ulama tafsir kata di tempat mereka itu, Al-Imam Ibnu Jarir kata di daerah negara mereka itu tidak ada bukit. Pelik ni. Bukit tak ada, dia tanah lapang aja. Dan depa ni bila tak ada bukit, tak boleh duduk dalam gua. Mereka tidak pernah membina bangunan atau rumah, dan siapa-siapa pun tidak pernah membina bagi mereka bangunan atau rumah. Itu cerita dia. Maka Zulkarnain tengok, Zulkarnain kata, pelik. Macam mana dengan ribuan, puluh ribu keluarga ni semua hidup? Tuan-tuan bayang padang pasir yang tak ada bukit apa semua, lepas tu semua pakat duduk melepot macam tu je. Lepas tu adalah satu grup je ni barang-barang mereka.
Barang pun bukannya beg tangan tikar ni. Barang-barang ala batu. Puluh ribu keluarga duduk satu tanah yang lapang. Tak ada kemah, tak ada rumah, tak ada bukit. Yang ni yang Allah fokus betapa peliknya mereka ni. Dan Allah SWT bagi tahu layak ni, uniknya Tuhan kata kami iaitulah Allah, kami tidak mengilhamkan mereka cara untuk buat rumah dan sebagainya ni. Maka mereka duduk macam tu je, dan mereka duduk di tepi laut. Di tepi laut. Sebahagian ulama tafsir kata bila tengah hari panas, mereka akan masuk, duduk dalam laut, berendam sampai kepala. Hatta idza zalati syams, sampai matahari tergelincir, dah teduh sikit baru keluar. Keluar duduk macam tadi, melepak. Seronok kan tuan? Cuba buat enggak sikit kan. ni lapang ni. Duduk sekelompok dengan anak bini duduk tani. Hak nu dia kabilah dia tanu. Hak ni kabilah dia. Bila Zulkarnain dengan tentera dia pi, pasukan tentera yang maju yang apa ni pi, dia kata hak ni benda yang paling pelik kami tengok. Maka Zulkarnain pun bila sampai kat lepa, Zulkarnain tawarkan. Panggil ketua kan, panggil ketua dia, kami nak tawarkan untuk ajar kalian macam mana buat binaan. Dia pun ajak buat binaan. Yang pakar yang Zulkarnain alaihi salam bawa, yang pakar tentang penanaman pula, ajak pula tanam. Nak tanam jagung kena macam ni, nak tanam ni ayak dia kena macam ni, ajak depa pula penanaman. Tu sebahagian cerita tuan-tuan, sebahagian cerita yang Zulkarnain ni dia mengimarahkan muka bumi ni. Tang mana yang miskin dia bagi depa ni pandai untuk hidup balik janakan apa yang ada di kawasan depa. Ajak buat itu, ajak buat ni. Mungkin boleh jadilah ajak guna ayak paip. Ni kita akan buat paip di sini kan, sebab tu perjalanan dia panjang. Kan? Dia modernkan kawasan tu, dan sebelum tu tentu sekali dia Islamkan mereka. Bila Islamkan mereka, mereka tak lawan, maka tak ada lah cerita perang layak ni. Tak perang lah. Kan? Zulkarnain sampai ke tempat kedua ni, tak berperang. Maka terus bincang sebagainya, pasal apa yang tak buat rumah langsung, simen mahal ke aku ni. Daripada bukan kata simen, kami pun tak kenal simen. Zulkarnain ajak, ni buat yang ni dia akan jadi batu keras. Maka boleh bina bangunan. Bila buat bangunan, duduk dalam bangunan, boleh teduh. Bukanlah kaum itu tak mau teknologi, bukan. Tapi sememangnya mereka berada pada satu tempat yang tak sampai teknologi luar. Sebab tu bila panas, mereka akan cari tempat teduh. Paling kurang mereka akan masuk dalam laut. Ayak laut kalau tengah hari panas ke sejuk? Orang laut ada tak? Orang bajau tak ada kan? Ayak laut ni kalau tengah hari kita masuk, sejuk. Dalam kan, dia lain, dia sejuk. Tak tahulah laut belah kami lah, laut ni lain kot sini kan. Kita tengok. Kemudian habis dah 10.30 dah. Kita tengok saja, kita laju. Pelik ni. Kadzalika wa qad ahatna bima ladai khubra. Demikianlah halnya, sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia berpatah balik menurut jalan yang lain. Tuan-tuan faham tak? Zulkarnain dia keluar daripada pusat pemerintahan dia pi ke barat. Daripada barat dia berjalan dengan pasukan tentera dia yang ramai sampai ke hujung sekali pula timur. Kemudian dia patah balik. Ni tempat ketiga. Tempat memang ratus tempat yang dia pi. Yang ni yang ketiga yang Allah sebut perjalanan Zulkarnain. Dia patah balik. Boleh jadi waktu Zulkarnain alaihi salam patah balik tu dia ambil jalan lain. Yang tempat dia tak pi lagi. Hak ni di sini yang dia jumpa Ya'juj wa Ma'juj. Ni cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok cara ringkaslah. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Kita tengok. Tuan-tuan tengok Allah Taala fokus apa? Bila sampai satu negara ada 1000 cerita kita nak ceritakan. Tapi apa Allah sebut pasal orang ni? Yang paling pelik sekali. Sehingga
Apabila dia sampai di antara dua gunung, dia ni siapa? Zulqarnain dengan pasukannya. Ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Yang tu yang paling Allah fokus. Tang ni ulama tafsir cerita macam-macam. Kaum ni yang ketiga ni tuan-tuan, di sini ada Ya'juj Ma'juj. Tang mana? Wallahu a'lam. Ada seorang sahabat dia jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah." Ada hadis tapi hadis ni dhaif. Kita baca, dia bukan dhaif jiddan, dhaif biasa aja. Hadis mursal. Laki ni dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, aku pernah terjumpa dan pernah melihat tembok Ya'juj wa Ma'juj. Qad ra'aitu sadda Ya'juj wa Ma'juj." Dia kata, "Ya Rasulullah, cerita Ya'juj Ma'juj duduk dalam tembok tak boleh keluar sejak berapa ribu tahun yang lalu, tembok tu aku pernah tengok." Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, "In'athu li," ataupun sifhu li. Kalau hang pernah tengok tembok tu macam mana? Cuba cerita kat aku. Nabi suruh dia cerita. Dia pun cerita. Tembok Ya'juj Ma'juj ni satu tembok yang besar, sekian-sekian panjang. Nabi kata, "Qad ra'aitahu." Maksudnya hang memang pernah tengok. Maksudnya tuan-tuan, ada satu masa Allah akan tunjuk tembok tu. Ada satu masa dan ketika, macam lah, wallahu alam, mungkin ada orang yang pernah tengok ke tak tahu. Cuma dia, tapi macam zaman moden ni, kalau ada orang moden ni tengok, memang yang tu yang paling viral lah, kan? Sebilion lah orang tengok, kan? Memang sebilion view lah, memang sebilion scene kan, tembok Ya'juj Ma'juj. Sebab sahabat ni, walaupun hadis ni hadis mursal, sahabat ni dia beritahu ke Nabi, dia kata sekian, Nabi kata cerita macam mana bentuk dia. Ada dua maksud. Yang pertama, Nabi pun pernah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan Nabi pi. Boleh jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah. Rasulullah ni memang luar biasalah mukjizat dia. Bila sahabat tu cerita, maka Nabi kata betul. Hang dah tengok dah maksudnya. Yang kedua, bukti yang kedua ialah cerita yang berlaku pada zaman seorang khalifah Islam yang bernama Khalifah Al-Wathiq. Khalifah ni nama Al-Wathiq, sama ada pada zaman kerajaan Umayyah di Syria ataupun pada pemerintahan Abbasiyah di Iraq. Khalifah Al-Wathiq ni dia tahu pasal tembok ni. Maka antara kajian yang dilakukan pada zaman mereka, zaman tu tuan-tuan, zaman yang ilmu ni berkembang. Semua benda dihasilkan oleh ulama-ulama Islam, matematik, sains, fizik, kimia, ilmu tentang terbang. Subhanallah, semua ulama Islam yang hasilkan. Ilmu lagu apa semua tu pun ulama Islam yang buat. Jadi sampai ke satu tempat, sampai ke satu tahap, khalifah Islam juga suruh pi kaji benda-benda ilmu ni. Pada zaman pemerintahan khalifah yang bernama Al-Wathiq ni, dia bentuk satu tentera, dia buat keluar satu bajet, dia kata hampa pi dan cari tembok Ya'juj wa Ma'juj. Tuan-tuan, tentera ni keluar selama 2 tahun. 2 tahun tuan-tuan bayang tengok berapa puluh ataupun berapa ratus negara yang depa ni tempuh. Mereka pergi ke satu negara, tanya raja-raja pemerintah dia tentang tembok ni. Satu negara, sehinggalah mereka bertemu dengan tembok Ya'juj wa Ma'juj. Kami melihat tembok yang besar itu, seolah-olah bukit yang dibelah dua. Tuan bayang, bukit besar, gunung yang sangat luas, gunung tu belah dua. Dan kemudian kata mereka, kami melihat bangunan yang tinggi yang takkan ada orang boleh memanjat bangunan itu. Ini saya tak faham. Sebab kalau tinggi terang mana pun, kita pilah kot lain. Itu otak singkat saya lah, tak berapa
Kita tak tahu kan. Otak yang biasa kita ni. Tuan-tuan sekalian, contoh kita buat gunung kan. Kalau Zulkarnain buat di situ, dia tutup lurah itu dengan keseluruhan lurah itu dia tutup dengan tembaga dan besi yang dibakar sampai tinggi itu sama paras dengan puncak gunung. Ya, kita macam nak abang kat Ya'juj Ma'juj, pilah kot Nuh. Kalau pi kot Nuh kan boleh pi. Kan boleh tembus kot ni. Cumanya kita tak faham, adakah tembok yang dibina itu menutup terus perkampungan Ya'juj wa Ma'juj? Kata tentera ni, pasukan tentera Khalifah Al-Wathiq ni, kami melihat bangunan yang sangat tinggi yang dibuat daripada besi bercampur tembaga. Macam yang Allah sebut dalam Quran. Macam tu ni Zubaral Hadid, besi yang dicampur dengan tembaga, macam yang disebut dalam Quran. Kemudian di tengah-tengahnya ada pintu yang besar, kata mereka ni. Ada pintu. Ada pintu di tengah-tengah. Dan tingginya bangunan itu, kata mereka, tak ada seorang pun yang boleh naik dan tak ada seorang pun yang akan boleh tebuk bangunan tu. Yang tu saya tak faham lagi sampai hari ni. Yang saya tak faham ialah betul-betul dia punya kedudukan tu macam mana. Iaitu kedudukan Ya'juj Ma'juj ni macam mana. Ketika Zulkarnain sampai, dia macam ni. Ketika Zulkarnain sampai, gunung tu luas macam ni. Seolah-olah terbelah tengah. Di tengah ni ada penempatan orang. Iaitu kaum ini yang baik ini, kaum yang baik tinggal berjiran dengan satu kaum manusia yang diberi gelar oleh Al-Quran Ya'juj wa Ma'juj, nama kabilah. Macam Melayu, kabilah macam itulah. Orang Jawa, ni Ya'juj wa Ma'juj, nama kabilah. Jadi bila Zulkarnain sampai, mereka ni tak perang apa semua dengan Zulkarnain, tak ada masalah. Zulkarnain pun sampaikan Islam apa semua okey, masuk Islam. Masalah yang nombor satu yang paling besar sekali yang dihadapi oleh Zulkarnain ialah bahasa. Waktu saya belajar di Syria dulu pun, tuan-tuan sekalian, melihat 50 orang bercakap dengan bahasa yang berasingan, bahasa yang berbeza, menambahkan iman dalam hati kita. Betul. Tuan-tuan, bila saya duduk di asrama, hostel dia. Bila melihat 50 orang kawan-kawan kita bercakap semuanya dengan bahasa yang berbeza, daripada negara berbeza, kabilah berbeza, bercakap dengan bahasa-bahasa yang berbeza, menambahkan iman. Kita ni duk fikir ni, siapa ajak mereka? Tuan-tuan akan bagi jawapan, ayah mereka lah. Okey, ayah dia siapa ajak? Tok dia siapa ajak? Sampai ke atas, sampai ke siapa? Mesti sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Bermaksud semua bahasa datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia naik tok ayah kita, tok wan, tok nek kita, sampai mana? Naik sampai atas, berhenti dekat Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajak semua bahasa kepada Nabi Adam alaihissalam. Memang menambahkan iman kita. Seorang kawan saya daripada Daristan, nama dia Muhammad Ghazi Muhammadov, kawan rapat, Rusia, daripada Daristan, Rusia lah. Rusia ada satu bahasa, satu Rusia cakap. Kemudian bawah Rusia tu ada Daristan, Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan, apa semua ni, hak banyak ni. Semua negara-negara kecil tu pula ada bahasanya. Dalam Daristan ada 2-30 buah negeri. Setiap negeri ada bahasanya. Saya tanya dia, bahasa tu berbeza lahjah ke berbeza bahasa? Takhtaliful lahajat amil lughat. Saya tanya dia, beza lahjah ke beza bahasa? Macam kita di Malaysia, sama aja, cuma berbeza lahjah. Kelantan lahjah dia lain, slang. Kelantan slang dia lain, utara slang dia lain, Negeri Sembilan slang dia lain, tapi bahasa Melayu juga. Saya tanya dia, hak Rusia tadi ni, saya kata yang berbeza tu slang ke bahasa? Dia kata bahasa, lain terus. Tuan-tuan bayang tengok, ada ratusan bahasa di Rusia. Dia kata saya duduk di kampung, dia cerita, kawasan gunung, tempat dia tinggal tu semua kawasan gunung. Sebab tu satu hari saya bawa dia naik Gunung Jerai, dia main Malaysia,
bawa naik gunung Jerai, dia turun di lereng-lereng tu, saya tengok hilang. Saya pun panggil dia, pergi mana? Wena Kente, wena Ghazi. Bahasa Arab lah, takkan cakap bahasa Melayu. Dia pun sahut, oh, ana huna. Saya jengui kepala, dia duduk di lereng. La ilaha illallah. Saya kata, weh, naik. Pelan ni, saya kata, naik. Satgi hang jatuh, satgi dah lah hang main pada luar. Dia pun naik, dia kata, rumah kampung kami semua gunung. Patutlah. Kampung saya, dia kata, dengan kampung sebelah bahasa lain dah. Kami satu kampung semua tak faham bahasa mereka. Kampung belah sana bahasa lain pula. Tuan-tuan, bahasa yang dia sampai ke satu tahap, sebahagian daerah di Afrika bahasanya bunyi suara. Ya. Ini bunyi suara. Hai, nak terkencing ke apa? Tu jenuh tu kalau bagi ceramah. Assalamualaikum, yalah yang faham. Subhanallah. Dia bunyi suara apa tu? Dia bunyi kok belakang, dia bunyi. Memang tuan-tuan tengok tu, kalau lihat dengan mata hati, dengan akal, menambahkan iman. Maha suci Allah. Yang maksudnya waktu tu kita berasa betapa mengetahuinya Allah Azza wa Jalla. Maha mengetahui Allah Azza wa Jalla. Di antara pasukan elit yang dibawa oleh Zulkarnain ni ialah satu pasukan ulama bahasa. Ulama bahasa Zulkarnain pun tak lepas. Imam Ibn Katsir sebut 70 ulama bahasa diperlukan ketika itu untuk memahami bahasa mereka tu. 70. Terjemah daripada satu bahasa, 2, 3 terjemah ni. Kira Tok Batin cakap ujung tu, lepas setengah jam baru sampai. Apa khabar? Sampai kat Zulkarnain, dia tanya, Tok Batin tanya apa abang? Tuan-tuan, sebab itu Allah fokus pada susahnya bahasa. Kemudian Tok Batin tanya pula, boleh tak bina sebuah tembok? Boleh tak bina sebuah tembok? Setengah jam baru sampai. Boleh tak bina sebuah tembok? Zulkarnain kata boleh. Ni boleh terjemah pula. Subhanallah. Kan, dia kena terjemah macam tu. Perantaraan berapa orang ni? Punya banyak. Sebab tu Allah fokus pada hak bahasa tadi kan. Habislah, lampau dah ni. Okey dah tuan-tuan, saya tak cerita dah pasal Ya'juj Ma'juj ni, tuan-tuan boleh tengok nanti. Cuma kita tengok ayat ni je. Okey. Ayat tadi, ayat 93. Zulkarnain dengan semua pasukan dia, tentera yang ramai tadi tak faham. Ayat 94. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Tengok tuan-tuan, bila Zulkarnain sampai di kawasan tu, gunung yang besar tadi macam terbelah di tengah, mereka hidup di tengah tu lah. Ada kabilah bagus ni. Kabilah ni biasalah bercucuk tanam. Mereka pandai. Mereka ada tempat untuk berteduh. Tak ada masalah yang tu. Satu komuniti yang ada sedikit kemajuan. Ada tempat tinggal. Mereka bercucuk tanam. Pergi kelut. Tak ada masalah. Cumanya dia berkata, wahai Zulkarnain, melalui berapa puluh penterjemah tadi ni, kami ada satu masalah, iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Satu kabilah yang mereka akan keluar sekali-sekala mai ke daerah kami. Bila mereka keluar, rumah kami dibakar, ladang kami dicuri, anak-anak kami dibunuh, dan mereka melakukan kerosakan yang teruk tiap-tiap kali keluar. Kalau dia keluar takat ambil reta saja tak apa, rumah dirobohkan, anak-anak keluarga kami dibunuh, maka Zulkarnain waktu tu dia tak lepaslah. Dia kata memang yang tu terlalu melampau. Sebab Ya'juj Ma'juj ni terlalu zalim. Sehingga hari ini kami sentiasa didatangi oleh mereka dan dirosakkan harta benda kami, ladang kami, rumah kami, anak isteri kami dibunuh. Lepa yang minta, wahai Zulkarnain, boleh tak kita baca ayat ni, mana dia? Sesungguhnya kaum Ya'juj Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu setujukah kiranya kami menentukan jumlah bayaran? Dia nak bayar kepadamu dari hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Tok Batin ni ketua kabilah di situ, dia tengok
Dia tengok Zulkarnain dengan tentera ni, satu tentera yang paling besar di atas muka bumi Allah ketika tu. Sudahlah tentera tu besar, dia punya kelengkapan senjata pun sangat canggih. Kemudian pula Zulkarnain bawa sekali dengan tamadun sekali. Sebab tu dia tanya Zulkarnain, boleh tak dengan teknologi yang hampa ada ni bina kat kami? Bina satu tembok, sekira-kira buat tembok tu depa ni tak boleh keluar mai ke kami. Payah tuan. Nak bina tembok macam mana? Kita pun teringin. Dah no? Jadi malam tadi pun bila nak tidur tu, saya minta ya Allah, kalau boleh tunjuk Ustaz apa nama ni, suasana kan. Suasana kehidupan Ya'juj Ma'juj apa semua. Macam mana tembok tu. Boleh minta, benda tu tak mustahil. Allahumma dalam mimpi kan. Tapi masalahnya memang tak mimpi lah. Kan? Tak mimpi pula. Yang mimpi nampak muka aja. No? Nampak muka. Kita minta kan, minta tentang mohon kepada Allah Azza wa Jal. Boleh, Allah boleh tunjuk kuasa Allah kan. Hanya nampak muka ajalah, muka-muka bengis yang ganas ni. Memang sangat bengis lah Ya'juj Ma'juj ni. Subhanallah, no? Jadi tuan-tuan yang lebih soleh ni apa semua kan, orang soleh ramai ni kan, mohonlah kepada Allah. Kau nak tengok ke kan. Kalau nak tengok berdepan tu nampak macam jauh lah sikit kan. Mungkin dalam mimpi mungkin Allah Ta'ala boleh tunaikan. Jadi mereka pun nak minta Zulkarnain buat, nak bayar. Kami nak bayar dengan bayaran yang mahal. Projek ni tak ada lagi. Projek buat tembok yang besar, sekira-kira satu kabilah tak boleh melepasi tembok tadi. Apa kata Zulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Apa dia jawab apa? Kekuasaan dan kekayaan. Tembok tuan-tuan. Allah bagi kat Zulkarnain ni kuasa dan kaya. Kuasa terang mana? Barat ke timur. Kaya terang mana? Tak payah cakap lah. Tak payah cakap lah. Kuasa dan kaya yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Mereka nak bayar berapa tuan? Kita katalah zaman hari ni nak bayar 1 juta kat Zulkarnain, tolong buat Zat. Ataupun 100 juta. Zulkarnain mungkin ada berapa trilion, berapa juta trilion yang dia bawa. Ni untuk perbelanjaan tentera sebagainya. Bukan senang. Kan? Jadi duit yang mereka nak bayar yang 100 juta tu, bagi Zulkarnain duit tu tersangat sikit. Dia tak ambil bukan sebab duit tu sikit, tetapi Zulkarnain nak ajar kepada mereka bahawasanya apa yang Allah bagi kepadaku lebih baik, dan aku nak, oleh itu bantulah aku dengan tenaga. Nampak tuan-tuan? Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Dia sebut tutup. Tembok tu menutup. Kita baca ayat lagi. Atuni zubaral hadid. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi. Tuan-tuan kena bayang tuan-tuan, untuk mendalami ayat ni tuan-tuan kena bayang gunung yang ada belahan di tengah, kita nak buat tembok tutup macam tu. Dan bayang gunung macam tu, ada laluan di tengah. Tuan-tuan nak bina besi, besi tu naik tutup macam tu, tutup gunung tu. Banyak mana besi diperlukan. Kalaulah besi yang diperlukan tu diambil dengan picangkui macam tu je, sampai bila nak penuh besi tu? Maksudnya ada satu teknologi pada zaman tu, teknologi yang luar biasa, yang Zulkarnain ajak. Hampa pi cari orang, bawa mai orang sebanyak mungkin. Aku nak ajak cara untuk mengeluarkan besi. Maka dikeluarkan besi. Berapa bilion tan tuan-tuan besi. Saya ni terfikir berapa puluh bilion tan besi yang diperlukan. Lepas tu besi tu pula, kalau kita longgok campak dia jadi apa? Besi tu perlu diletakkan dan duduk pada satu tempat yang tegak elok. Teknologi apa pula? Teknologi lain pula. Kita duk fikir ni, zaman itu apabila telah dikumpulkan, berapa lama tidak disebutkan oleh Quran, besi dikumpulkan, besi dikumpulkan, kemudian dipanaskan besi tadi. Kita tengok ayat seterusnya. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi.
Sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung. Tu dia. Sampai tutup lapangan antara dua gunung. Tuan-tuan, berapa bilion tan besi diperlukan. Ambil masa berapa ramai dan berapa puluh juta orang yang terlibat dalam projek ni. Luar biasa tuan-tuan. Sebab tu nama dia disebut dalam Quran, bukan raja biasa. Sebab tu nama dia disebut dalam Quran. Cuba tengok teknologi yang Allah bagi dekat dia. Teknologi dia. Bila dah himpun, kata Zulkarnain, bila dah sama besi tu dengan parah gunung tinggi, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu. Qalam fuhu, tiup. Zulkarnain suruh bakar besi tu. Bukan boleh buh guruh ikut bawah tuan. Ambil manci duk cik, lama lagi ustaz rasa ni. Besi cik oi, kayu cak tu pun sejam. Dara nak hidup, besi bukan duk boleh ambil ni. Wallahu alam apa teknologi api yang digunakan ketika itu untuk membakar merahkan besi yang setinggi gunung itu. Dan besi itu bukannya nipis macam ni tuan. Tuan-tuan bayang tengok tebal dia terang mana. Kemudian dia suruh buat apa? Sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, besi itu sampai merah menyala, berkatalah dia, Zulkarnain kata, ufrigh alaihi qitara, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya. Senang dia sebut. Bok mai tembaga cair aku tuang. Tuan-tuan ingat satu botol ni kan tembaga cair? Banyak ni mudahlah dia buka, tuang. Tuan-tuan, tembaga cair tu pula saya fikir balik, ya Allah ya Tuhan. Banyak mana tembaga dicairkan pula, dibawa sampai ke atas gunung, dituang pula masuk. Nak guna orang tu. Takkan nak guna orang naik duk buat naik tembaga cair, lepas tu tuang daripada atas. Nu nak isi bagi penuh. Isi bagi penuh sampai penuh pula. Yang ni yang saya sebut tadi. Kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Zulkarnain. Kemudian habis. Tuan-tuan sekalian, setelah besi dipanaskan sampai kesemuanya merah, tuan-tuan bayanglah kawasan tu jadi panas terang mana. Tuan-tuan bayang, kalau kayu api kita buat sebesar kubah ni, kita duduk 100 meter rasa bahang dia. Yang Zulkarnain bakar itu bukan kayu api tetapi besi setinggi gunung. Panas dia terang mana? Allahu Rabbi. Kalau kita nak bayang yang pituang tembaga cair itu adalah orang tu cayak dah. Maksudnya zaman tu dia ada satu teknologi yang mengangkut barang ni, duk angkut barang pi. Maju lah. Memang sangat maju. Apabila benda tu sejuk, bila dah habis tuang tembaga cair sejuk, maka ia akan jadi bahan logam yang paling keras di dunia. Iaitu kaedah sampai hari ini tuan-tuan. Apabila besi dicampurkan dengan tembaga cair tadi, kemudian dia beku, dia akan jadi logam yang paling keras di dunia. Kalau logam tu paling keras. Apa kata Zulkarnain? Tuan-tuan tengok. Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka Ya'juj Ma'juj tidak dapat memanjat tembok itu. Yang ni sekali lagi kita tak faham. Hak saya sebut tadilah, tak dapat panjat pasal apa? Kalau Ya'juj Ma'juj panjat gunung, pergi ikut sana, mesti boleh. Maksudnya seolah-olah tembok ini menutup kampung Ya'juj Ma'juj. Dia naik kot tu, dia tutup. Tidak ada ruang untuk Ya'juj Ma'juj keluar. Tak ada ruang langsung. Dihimpit gunung yang besar, kemudian tembok dibina, tutup terus. Yang tu boleh kalau kita faham macam tu. Tuan, maka kata Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj tak boleh panjat. Dan yang kedua apa? Mereka juga tidak dapat menebuknya. Panjat tak boleh, tebuk pun tak boleh. Pasal apa tak boleh tebuk? Sebab terlalu keras. Subhanallah. Cuba tengok cara orang soleh apabila dia sampai kepada satu projek yang tak ada orang di dunia hari ini boleh buat. Yang teknologi itu tak boleh dicapai sehingga ke zaman moden hari ini. Apa Zulkarnain sebut? Qala hadza rahmatum mir rabbi. Dia kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada Allah. Tengok Zulkarnain. Dia kata ini
satu rahmat dari Tuhanku. Dia tak kata dia. Dia kata semua yang aku dapat ni, teknologi yang canggih apa semua ni, rahmat Allah. Kita pun sama. Bila Allah bagi kelebihan wang ringgit kat kita, Allah bagi kelebihan cerdik kat kita, hadza rahmatun min rabbi. Sebut perkataan yang sama untuk menambahkan iman dan menambahkan kelebihan yang Allah bagi tadi. Kata Zulkarnain, tuan-tuan tengok dia ni mesti wali ataupun nabi. Dia kata apabila sampai masanya, ja'alahu dakka, Allah akan menjadikan tembok itu hancur lebur. Nampak tuan-tuan? Zulkarnain kata bila sampai masa, barulah tembok itu akan hancur lebur. Kata Zulkarnain, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Maka banyak benda yang sampai kepada Zulkarnain datang daripada ilham Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu untuk hari ini. Secara ringkas daurah kita surah Al-Kahfi sampai yang ke akhir. Moga-moga kita baca surah Kahfi hari ini, selepas daripada ni kita amal surah Kahfi dalam keadaan kita faham, sebab 5 daurah dah, walaupun kita tak baca satu-satu ayat sebab ambil masa yang lain yang lebih lama, tapi majoriti ayat-ayat dalam surah Kahfi kita dah faham. Setiap ayat tu apa huraian dia, ulang balik sekali lagi, pakai tak ulang dah tahu kan. Nak ulang balik sekali lagi dah. Nah, tuan-tuan lah ulang balik sekali lagi, tengok balik nota apa dia kita tulis tu. Maka seronok bila kita membaca Quran. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang kau berikan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, ya Allah tambahkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, makbulkanlah doa kami, ya Allah. Pandanglah mereka-mereka yang mulia yang dikasihi oleh-Mu dalam majlis ini, ya Allah. Himpunkanlah kami di dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah, supaya kami dapat berjumpa bersua muka seperti mana kami berjumpa di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Tetapkanlah iman kami sehinggalah kami melangkahkan kaki kanan dan kiri kami bersama ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.